so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done
Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one to show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah,
to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah. Buat kerjasama daripada hari ini, kita bersedia kerana artis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Terima kasih.
Melayang tempua di atas permata, berkicau mergah di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam integrasi ilmu Nahwi dan Akli. Yang dihormati Dr. Helmi bin Aris selaku panel jemputan program metodologi hadisin, ahli jawatankuasa pelaksana, seterusnya para penonton yang saya kasihi. Selamat datang kami ucapkan kepada semua ke program metodologi hadisin. Untuk makluman hadirin, program metodologi muhadisin ini merupakan salah satu program bersiri yang dianjurkan oleh Sekretariat Sunnah dengan Pengurusan Maklumat sejak tahun 2019 lagi. Sebelum ini, program metodologi muhadisin diadakan secara bersemuka melibatkan pelajar dan orang awam yang bertempat di Dewan Kuliah, Fakulti Quran dan Sunnah USIM. Tetapi, kerana norma baharu, buat julung kalinya pada kali ini kita adakan secara atas talian. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan kitab-kitab hadis dan memberi pendedahan serta pemahaman dalam mengkaji tentang kitab-kitab tersebut. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dibaca oleh saudara Afiq Hilman. Persilakan. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا، حسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل البركة، واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Afiq Hilman atas bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayahnya serta dilancarkan program kita pada kali ini. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, majlis ini menjemput Dr. Helmi selaku panel jemputan kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Sorry, minta maaf. Suara saya boleh dengar tak? Saya tak tahu, takut tak dengar. Okey. Ya, saya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk
membuat perkongsian berkaitan dengan metodologi Al-Imam Ad-Darimi dalam musnadnya yang dikenali sebagai Musnad Darimi. Saya minta maaf lah sebab ini first time saya guna StreamYard ni. Dan yang kedua, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, dalam tempoh PKP ni semua work from home, jadi dari sebelah saya ni ada suara-suara lain lah. Minta maaf lah kalau mengganggu sikit. Kemudian yang ketiga, saya nak tanya yang saya punya slide ni nampak ke sebelah sana? Sekejap saya tengok. Okey. Nampak. Dia memang kalau buka slide ni tak nampak ni orang chatting-chatting dah. Ya, okey, tak apalah. Saya terus mulakan. Okey. Saya minta maaf sebab slide ni saya buat secara tergesa-gesa. Jadi sekadar je lah kan. Dia maksudnya saya buat untuk memudahkan penyampaian saya supaya tak tersasar dan supaya tak tertinggal maklumat yang nak saya sampaikan lah. Walaupun mungkin agak sukar dibaca oleh sebahagian kita lah. Okay. Sebelum kita pergi kepada metodologi Al-Imam Ad-Darimi dalam karyanya yang dikenali sebagai Musnad Ad-Darimi, pertama sekali, siapakah itu Ad-Darimi? Saya boleh secara sebentar lalu perkongsian ni ataupun slide ni berkisar kepada dua perkara. Pertama sekali tentang Al-Imam Ad-Darimi secara ringkas. Kemudian yang kedua tentang musnad beliau. Tentang musnad beliau yang disebut sebagai Al-Musnadul Jami' ataupun juga disebut sebagai Musnad Ad-Darimi ataupun juga disebut sebagai Sunan Ad-Darimi. Okey, Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi, nama penuh dia Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam di Samarkand. Okey, ini gelaran yang diberikan oleh beliau oleh sebahagian ulama. Jadi gelaran ni Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam di Samarkand. Syekhul Islam di Samarkand. Ini gelaran yang disebut oleh Al-Zahabi dalam buku beliau kan, Tazkiratul Huffaz. Jadi ketika menyebut biografi Al-Imam Ad-Darimi, beliau menyatakan Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam di Samarkand. Itu menunjukkan keilmuan tokoh inilah, Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam di Samarkand. Okey, Samarkand ni tempat kelahiran Al-Imam Ad-Darimi di Khurasan. Okey, ini semua nama-nama yang lama yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Abu Muhammad, ini kunyah beliau, Abdullah ibn Muhammad, Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn Abdullah Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarqandi. Itu nama dia, Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn Abdullah Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarqandi. Ad-Darimi ini nisbah kepada nama salah seorang daripada datuk ataupun moyang beliau, Darim, daripada suku Tamim. Sebab itu disebut sebagai At-Tamimi juga. Jadi maksudnya dia susu galuh dia sampai ke Tamim. Jadi disebut sebagai At-Tamimi. As-Samarqandi ini nisbah kepada negeri kelahiran beliau lah. Okey, itu tentang nama dan nisbah serta nasab Al-Imam ataupun Al-Hafiz Ad-Darimi. Beliau lahir pada, ni tarikh kelahiran, lahir pada 181 Hijrah,
tahun 181 Hijriah. Dia sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari dan dia meninggal lebih awal daripada Al-Imam Al-Bukhari. Meninggal sebelum Al-Imam Al-Bukhari tapi sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari sahibus sahih. Ada dua orang sekurang-kurangnya yang masyhur dengan gelaran Ad-Darimi ini. Jadi diharap kita tidak terkeliru dan tidak tertukar antara tokoh yang sedang kita bincangkan ini, iaitu pengarang Musnad, dengan seorang lagi yang disebut sebagai Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id ibn Khalid ibn Sa'id Ad-Darimi As-Sijistani. Yang seorang lagi itu Abu Sa'id Ad-Darimi, disebut sebagai Abu Sa'id Ad-Darimi. Yang ini yang kita sedang bincangkan ni digelar sebagai Abu Muhammad Ad-Darimi. Seorang Abu Sa'id Ad-Darimi, seorang lagi Abu Muhammad Ad-Darimi. Yang kita sedang bincangkan ini yang disebut sebagai Abu Muhammad Ad-Darimi. Adapun Abu Sa'id Ad-Darimi itu Uthman ibn Sa'id, dia lahir dia meninggal wafat pada tahun 280 selepas daripada Abu Muhammad Ad-Darimi, dan dia juga salah seorang daripada ulama hadis, tapi lebih terkenal sebagai tokoh yang membentras pemikiran yang menyeleweng ataupun disebut sebagai bid'ah lah kan. Sebab dia ada buku yang bertajuk Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ni sebagaimana yang kita semua mungkin sedia maklum, ini salah satu daripada kelompok ataupun kumpulan yang agak tersasar daripada landasan Ahlus Sunnah yang pengasasnya Jaham. Jadi dia pengikutnya disebut sebagai Al-Jahmiyah. Jadi Abu Sa'id Ad-Darimi dia ada mengarang buku menolak fahaman ini, namanya Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah, dan dia juga ada mengarang buku menolak pendapat atau pandangan tokoh lain namanya Al-Muraisi, namanya Naqdu Ad-Darimi 'ala al-Muraisi. Jadi itu lain, tokoh lain. Jadi Abu Sa'id Ad-Darimi pengarang kepada buku Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah itu bukan Abu Muhammad Ad-Darimi pengarang kepada Al-Musnad ataupun As-Sunan. Okey. Abu Muhammad Ad-Darimi ni antara ulama yang banyak mengembara menuntut ilmu sebagaimana keadaannya ulama-ulama terdahulu, walaupun maksudnya dalam suasana tidak ada orang kata apa transport apa ni yang canggih pada waktu itu, tapi beliau antara yang rajin ataupun yang rajin mengembara menuntut ilmu, mengembara ke Iraq, Syam, Mesir dan lain-lain, dan Hijaz. Dan setiap kali beliau pergi ke negeri-negeri ataupun negara-negara tersebut, beliau akan maksudnya menuntut ilmu kan. Jadi mencari sanad, berguru dan seumpamanya mencari hadis Nabi kan. Sebab dia zaman Ad-Darimi ini zaman masih lagi dalam zaman riwayah, kita sebutkan asur riwayah. Jadi waktu itu hadis disampaikan dan diperolehi secara riwayat dan bukan secara membacanya dalam buku, bukan sebagaimana hari ini. Itu selepas daripada zaman At-Tadwin, selepas daripada zaman pembukuan. Jadi zaman beliau ni masih lagi zaman riwayat. Riwayat ni maksudnya menyampaikan hadis dengan dengan sirah ataupun dengan format tertentu dan menyandarkannya kepada sumber yang asal. Itu maksud riwayat. Menyampaikan hadis dengan format ataupun dengan sirah tertentu, ataupun dalam mustalah hadis disebut sebagai siyaq at-tahammul wal ada. Siyaq at-tahammul wal ada. Jadi itu maksudnya menyampaikan hadis dengan sirah-sirah yang tertentu, iaitu sirah yang digunakan oleh ahli hadis dalam menerima dan menyampaikan hadis. Menerima daripada guru disebut sebagai talaqi,
ataupun tahammul, dan menyampaikannya disebut sebagai ada ataupun riwayah, dan menyandarkannya kepada sumber yang asal dengan sanad lah, dengan sanad daripada orang yang menyampaikan itu disebut sebagai riwayat. Zaman Ad-Darimi ni masih lagi zaman riwayat. Jadi di situ disampaikan dari mulut ke mulut selain daripada ia dicatat dalam lauhah. Ia dicatat dalam lauhah sebagai simpanan seorang muhaddits ataupun musnid. Okay. Banyak guru beliau antaranya Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, An-Nadhru ibn Shumail, Yazid ibn Harun. Jadi guru-guru beliau sebahagiannya adalah guru kepada imam-imam yang besar juga, guru kepada Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan lain-lain. Sebab dia sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari dan juga dari tempat yang sama iaitu Khurasan. Antara murid beliau yang famous, yang masyhur adalah Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Ini pengarang Sahih Muslim lah, Sahih Muslim. Juga antara murid beliau adalah Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Ini pengarang Sunan Abi Dawud, dan juga At-Tirmizi, pengarang Sunan At-Tirmizi lah. Jadi 3 orang daripada pengarang Kutub Sittah itu adalah murid kepada Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi. Dan salah seorang daripada mereka adalah sezaman ataupun yang kata apa, satu level dengan beliau, iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Nanti kita akan lihatlah kenyataan dan pandangan ulama tentang beliau dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Jadi dari situ kita dah boleh tengok keilmuan dan ketokohan beliau. Jadi gurunya hebat, dan rakan-rakannya juga hebat, dan anak muridnya juga hebat. Ini antara metod ataupun manhaj yang digunakan oleh ahli hadis ataupun pengkaji hadis ketika kita nak study ataupun nak mengkaji biografi ataupun terjemah seseorang tokoh perawi ataupun rijal lagi kita panggil rajul hadis. Kita akan lihat namanya, kunyahnya, nasab, nisbah dan seumpamanya. Kemudian tarikh lahirnya, tarikh wafatnya. Ini sangat penting untuk melihat dari tabaqah mana dia. Tabaqah itu sangat penting untuk mengkaji salah satu daripada syarat sihhatul hadis ataupun syarat hadis sahih, iaitu ittisalus sanad. Jadi untuk mengenal pasti ittisalus sanad perlu dilihat kepada tabaqah ar-rawi, dan untuk mengenal pasti tabaqatur rawi perlu diketahui bila dia lahir dan bila dia meninggal dunia. Jadi dari situ dapat dikenal pasti dia berada di tabaqah mana. Selain ia juga dapat diketahui melalui penelitian terhadap syuyukh dan juga talamid. Asyuyukh wa talamid, guru-gurunya dan juga murid-muridnya. Jadi bila dilihat siapa gurunya, maka dapat diketahui dia berada dalam tabaqah yang mana. Jadi kita boleh tahulah siapa yang juga berguru dengan guru beliau. Jadi orang yang berguru dengan guru beliau itu adalah sezaman dengannya dan satu tabaqah dengannya. Jadi macam ni kita boleh tahu Ad-Darimi ni dia satu tabaqah dengan Al-Imam Al-Bukhari, dan dia juga boleh dikatakan satu tabaqah dengan ashab kutubus sittah tadi, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, sebab mereka ini berguru dengan beliau, dan usia mereka ini tak jauh pun, tak jauh beza pun dengan usia beliau. Jadi itu dia fungsi kita senaraikan sebahagian daripada syuyuh ataupun guru dan sebahagian daripada murid untuk mengenal pasti tabaqah, selain untuk mengetahui adakah dia ini perawi yang masyhur ataupun tidak masyhur. Kalau seorang saja gurunya, maka ini susahlah untuk diketahui kedudukannya ataupun keilmuannya. Kalau seorang saja anak muridnya, yang ini ada masalah untuk dalam menilai, dalam menerima hadis tersebut. Dalam ilmu hadis, bagaimana yang mungkin kita tahu, ada satu istilah yang disebut sebagai al-wuhdan. Al-wuhdan ini maksudnya perawi yang
hanya seorang saja perawi hadis yang meluatkan hadis daripadanya. Maksudnya ada seorang murid saja yang meluatkan hadis daripada beliau. Yang ini disebut sebagai al-wahdan. Rawi wahid ataupun wahdan ini bila seorang saja yang meluatkan hadis daripadanya, maka dia dikategorikan sebagai perawi yang majhul. Di status dia majhul sebab tak diketahui siapa, dan hadisnya pun tak banyak sebab anak muridnya pun seorang. Jadi untuk mengetahui adakah hadis yang dia riwayatkan tadi tu benar ataupun tidak benar, jadi cara untuk mengetahuinya tak banyak sebab komentar ulama tentangnya sudah tentulah tidak banyak sebab seorang saja muridnya, jadi tak ramai orang yang tahu mengenainya. Dan boleh jadi, dan biasanya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sebegini tak banyak, satu dua, jadi susah untuk dibandingkan antara riwayatnya dengan riwayat perawi-perawi yang lain. Jadi nak dapatkan aspek muwafaqah, al-muwafaqah ma'a thiqat tadi tu susah. Jadi biasanya dia akan berkesudahan kepada tawakuf, maksudnya tidak dapat ditentukan status riwayat dan juga hadis. Jadi itu fungsi kenapa kita biasanya bila nak maksudnya nak terjemah ataupun nak menyebut biografi seorang perawi hadis ataupun rajul dalam ilmu hadis, kita akan lihat syuyukhnya dan juga talamidnya. Dan biasanya kita akan sekurang-kurangnya kita akan senaraikan 2 ataupun 3, sebab itu juga ada sebabnya. Itu juga ada sebabnya sebab sebahagian yang ulama mutakhirin mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 orang yang meriwayatkan hadis daripada seorang tokoh untuk mengeluarkannya daripada status al-jahalah ataupun majhul tadi. Okay, saya menyimpang sikit kepada istilah hadis sorry kat situ. Ini komentar ataupun aqwal al-ulama ataupun a'immah fi. Jadi ini juga dalam ilmu hadis sangat penting aspek ni untuk kita mengetahui status seorang perawi, adakah ia thiqah ataupun tidak thiqah, dia ni terpercaya ataupun tidak. Kita kena lihat apa komentar ulama tentang ni. Bukan semua ulama yang kita nak tengok, tapi yang ada autoriti dalam al-jarh dan juga wa ta'dil. Muhammad ibn Bashar al-Bandar, ini salah seorang daripada rijal kutubis sittah. Maksudnya hadis Muhammad bin Bashar al-Bandar ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan At-Tirmidzi, ada dalam Sunan An-Nasa'i, ada dalam Sunan Ibn Majah. Jadi dia maksudnya min rijal kutubis sittah. Al-Bandar Muhammad ibn Bashar, beliau berkata, hufadhud dunya arba'ah, Abu Zur'ah bin Ray wa Muslim bin Naysabur wa Abdullah ibn Abdurrahman bi Samarqand wa Muhammad ibn Ismail bi Bukhara. Al-Bandar berkata, hafiz, ulama yang maksudnya berstatus al-hafiz, maksudnya ni satu level dalam ilmu hadis. Di dunia ni ada 4 saja, dia kata. Yang pertama Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini rakan kepada Abu Hatim Ar-Razi yang masyhur dengan buku yang ditulis oleh anaknya yang disebut sebagai Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibn Abi Hatim. Di situ dia kumpulkan pandangan bapanya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah Ar-Razian. Jadi Al-Bandar berkata, kalau di Ray ni di Khurasan lah, yang paling hebat di situ adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi nisbah kepada orang yang duduk di Rai ni disebut sebagai Ar-Razi. Ar-Razi itu nisbah kepada Rai. Di Naisabur pula adalah tokohnya di sana yang paling hebat adalah Muslim ibn Hajjaj sahibu sahih. Jadi daripada Naisabur ataupun disebut sebagai Nishabur ataupun Nishabur. Jadi nisbahnya An-Naisaburi. Itu nisbah kepada Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Kemudian kalau di Samarqand, As-Samarqandi adalah Abdullah ibn Abdurrahman. Siapa dia Abdullah ibn Abdurrahman? Itu dia Abu Muhammad Ad-Darimi lah, yang kita sedang bincangkan sekarang ni. Kalau di Bukhara dia kata tokohnya adalah
Muhammad ibn Ismail. Ni Bukhari lah, Al-Bukhari. Sahibus Sahih. Jadi kat sini kita boleh lihat maksudnya level Ad-Darimi ni. Jadi dia maksudnya satu level, satu tabaqah dengan Asy-Syaikhan ataupun Sahib As-Sahihain Al-Bukhari dan juga Muslim. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Sahibul Musnad dan juga muassis Al-Madhhab. Tilmiz Al-Imam Syafi'i, murid kepada Imam Syafi'i, berkata, intahal hibbu ila arba'ah min ahli Khurasan. Abdullah bin Abdul Rahman bin Zur'ah wal Bukhari wal Hasan ibn Syuja'. Dia kata ilmu ataupun al-hifz, maksudnya hafalan tadi tu kan, kekuatan hafalan tadi tu kan, dia punya last dia maksudnya yang ada 4 orang, maksudnya yang paling tinggi, yang hebat, orang yang paling hebat hafalannya ni ada 4 saja. Orang yang paling hebat hafalannya ini dicakap pada zaman dia lah. Kalau dicakap pada zaman dia, maksudnya zaman selepasnya tidak lebih hebat lah daripada orang yang paling hebat pada zaman dia. Biasanya macam tu lah. Jadi orang yang kuat hafalannya pada zaman sebelum, dia lebih kuat biasanya hafalan daripada orang yang selepas. Macam tu kan. Jadi maksudnya Imam Ahmad berkata yang paling kuat hafalan itu ada 4 saja. Di Khurasan lah, dia kata daripada penduduk Khurasan yang paling kuat hafalan tu ada 4. Yang pertama Abdullah bin Abdul Rahman. Ini dia Abu Muhammad Ad-Darimi lah. Kemudian yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi, iaitu tarikh, sahibul tarikh, dia ada kitab tarikh. Dan juga Al-Bukhari, ini sahibul sahih, dan juga At-Tarikh Al-Kabir Al-Saghir, dan juga Al-Hasan ibn Syuja'. Okey, ini komentar ataupun kenyataan ulama-ulama berkaitan dengan Al-Imam Ad-Darimi. Jadi disebut dalam biografi beliau, Ad-Darimi ni ada tulis 2 ataupun 3 buku. Yang pertama Musnad, yang kedua Al-Jami', yang ketiga At-Tafsir. Itu seperti yang disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Dalam Tarikh Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi ada menukilkan kenyataan daripada Ahmad Ibn Sayyar, ini salah seorang daripada guru Al-Imam Al-Bukhari, yang menyebut Ad-Darimi ni dia ada 2 saja buku yang dia tulis lah, yang apa yang diketahui oleh umat lah. Pertama Al-Musnad, yang kedua At-Tafsir. Jadi tidak ada bukunya yang bernama Al-Jami'. Maklumat ni kita saja sebut sini sebab nanti ada kaitan dengan pembahasan selepas. Okey, beliau wafat pada tahun 255 Hijriah lah. Jadi sebelum daripada Al-Imam Al-Bukhari. Okay. Disebabkan antara murid Al-Imam Ad-Darimi adalah Imam Muslim, At-Tirmidzi dan juga Abu Daud, maka ada hadis riwayat Ad-Darimi dalam 3 kitab tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim ada riwayat beliau, dalam kitab Sunan Tirmidzi ada riwayat beliau, dalam Sunan Abi Daud pun ada riwayat beliau. Dalam kitab Sahih Muslim ada 72 hadis riwayat Al-Imam Ad-Darimi. Jadi bukan biasa-biasalah dia ni. Dalam Sunan At-Tirmidzi ada 62 hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Maksudnya hadis beliau tu ada diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Dalam Sunan Abu Daud ada 3 hadis. Jadi hadis apa? Yang ini disebut secara detail oleh salah seorang yang mensyarah kitab Musnad Ad-Darimi ni, Nabil Al-Ghumari. Dia disebut apakah hadisnya? Apakah hadis yang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ad-Darimi, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi daripada Ad-Darimi dan juga Abu Daud daripada Ad-Darimi. Okey, itu sedikit sebanyak tentang siapakah ataupun biografi Al-Imam Al-Hafiz Ad-Darimi. Kita pergi kepada musnadnya. Musnad Ad-Darimi. Okey, ini perkara yang akan disentuh tentang musnad. Nama sebenarnya apa?
kemudian perawi-perawi musnad. Jadi kita sebut sebelum ni Ad-Darimi ni dia hidup pada zaman riwayat. Jadi kitab beliau iaitu Musnad Ad-Darimi juga ada yang meriwayatkannya sehingga sampai kepada kita. Dia samalah seperti Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Sahih Al-Bukhari dia ada perawi-perawinya. Kalau kita buka buku contohnya Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau perasan lah, beliau banyak menyebut riwayat Al-Bukhari yang berbeza-beza. Ketika dia nak syarahkan hadis daripada hadis dalam Sahih Bukhari itu, dia akan sebutlah hadis ni kalau mengikut riwayat Farabri macam ni, kalau mengikut riwayat Kashmuhani macam ni, kalau mengikut riwayat An-Nasafi macam ni, kalau mengikut riwayat Abu Dzar. Ini nama-nama yang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari daripada Imam Al-Bukhari itu sendiri, anak murid beliau yang mencatat buku beliau kemudian menyampaikannya kepada generasi selepas. Jadi catatan ni kadang-kadang berbeza, biasanya berbeza. Berbeza bukan pada lafaz hadis, dia juga ada beza pada tajuk, tajuk bab, tajuk kitab dan seumpamanya. Jadi kita juga akan tengok nanti siapakah perawi kitab Musnad Ad-Darimi. Kemudian yang ketiga, kedudukan dia, kedudukan kitab inilah, dan susunannya dalam kutub sunnah, dalam kitab hadis, dalam rujukan hadis. Bukunya iaitu Al-Musnad tadi tu berada dalam kedudukan yang keberapa. Kemudian jumlah hadis yang terdapat dalam Al-Musnad, jumlah bab yang terdapat dalamnya, kemudian metodologi. Okey, ini yang sebenarnya poin kepada perbincangan pagi ini, iaitu metodologi ataupun manhaj Ad-Darimi dalam sunannya ataupun dalam musnadnya. Kemudian beberapa kajian ataupun studi yang dilakukan oleh golongan kemudian pengkaji ataupun ulama kemudian terhadap buku beliau Musnad itu ataupun hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Musnad. Kemudian yang last sekali sulasiyat Ad-Darimi dan juga rubaiyat Ad-Darimi. Apakah itu sulasiyat Ad-Darimi dan rubaiyat Ad-Darimi? Kalau yang dah tahu tak apa, kalau yang belum tahu kita akan jelaskan satu persatu nanti. Okey. Pertama sekali, nama sebenar kepada Musnad tadi kamu dengar sesekali saya sebut Musnad, sekali-sekali saya sebut Sunan kan. Sebenarnya nama dia apa? Kat sini ada perbahasan sedikit. Sini saya dah ringkaskan tapi nampak panjang juga. Jadi saya tak pandai nak buat slide ni dalam bentuk kata apa macam diagram tu, tak pandai lah. Image tu saya tulis macam ni je. Okey. Kalau menurut kepada biografi yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad ni, dia sebut macam kita sebut tadilah, Ad-Darimi ni dia ada 3 buku. Satu namanya Al-Jami' ataupun satu dalam kategori Al-Jami', satu dalam kategori Al-Musnad, satu dalam kategori tafsir. Saya tak pasti saya bercakap ni suara saya jelas ke ataupun tak ke, sebab saya tak dapat nak tengok yang komen-komen tu dan saya pun tak dengar suara kan. Saya tak tahu platform ni boleh ke kalau orang mencelah bercakap ketika di pembentangan ataupun tak, saya tak pasti ni. Saya tak tahu apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa masalah teknikal boleh beritahu ataupun boleh message dalam WhatsApp, saya boleh tengok. Sebab sini saya tak nampak. Okey, itu yang disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Tapi Ahmad Ibn Sayyar, seperti yang kita sebut sebelum ni, dia senaraikan 2 saja buku Ad-Darimi. Yang pertama Al-Musnad, yang kedua At-Tafsir. Okey, apa beza Musnad dengan Jami' ni, kategori ni? Ini kategori buku ataupun jenis-jenis buku hadis yang mungkin kita semua dah belajar kot dalam manahij al-muhaddithin kan. Dalam manhaj muhaddithin ada disentuh benda ni, dalam mustalah hadis ada disentuh benda ni kan. Dalam tarikh sunnah ada disentuh benda ni, dalam ilmu takhrij pun ada disentuh benda ni, dalam ilmu rijal pun ada disentuh benda ni biasanya lah.
apakah itu al-jami', apa itu musnad, atau apakah itu dan lain-lain lagi, ada sunan dan seumpamanya kan. Kalau dalam ilmu hadis riwayah, kita ada ilmu hadis dirayah dan juga riwayah. Dalam ilmu hadis riwayah itu, okey, sini ada disebutlah istilah ni. Jami' ni maksudnya buku hadis yang merangkumi semua kitab. Dia tidak terbatas kepada hadis fiqh saja. Tidak terbatas kepada hadis hukum saja. Dia juga mengandungi hadis lain daripada hadis hukum. Hadis berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan dengan sirah, maghazi, yang berkaitan dengan manaqib kan. Ar-raqaib ataupun riqab dan seumpamanya, itu al-jami'. Contohnya Sahih Bukhari lah, dengan juga Sahih Muslim dan juga Sunan At-Tirmizi, itu disebut sebagai al-jami' juga. Kalau Sunan biasanya adalah buku yang mengumpulkan, karya yang mengumpulkan hadis hukum kan. Tapi semua ni mesti buku yang bersanad lah. Itu kalau musnad maksudnya buku hadis tapi dia susun mengikut sahabat, mengikut musnad sahabat, mengikut sahabat. Jadi dia ada, situ ada musnad Abu Hurairah, musnad Ibn Abbas. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diletakkan dalam musnad Abu Hurairah walaupun bab yang berbeza-beza. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas contohnya diletakkan dalam musnad Ibn Abbas walaupun daripada bab yang berbeza-beza, dikumpulkan semua sekali. Contoh nyata bagi kategori musnad ni adalah musnad Ahmad bin Hanbal lah. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi kata dia punya Ad-Darimi ni dia ada menulis dalam Al-Jami' dan dia ada menulis dalam musnad. Kita tahu Jami' lain, musnad lain kan. Tapi Ahmad bin Sayyar berkata dia ada tulis dalam musnad saja. Dan juga dalam tafsir, kitab tafsir beliau ni tak sampai kepada kita. Tapi yang namanya musnad, okey, yang ini sampai. Tapi yang sampai itu adakah ia musnad ataupun bukan musnad, ataupun itu disebut sebagai al-jami' ataupun as-sunan. Jami' dengan sunan mirip sebab hadisnya disusun mengikut bab. Hadis disusun berdasarkan kepada bab ataupun disebut sebagai bab fiqh lah. Itu satu. Kemudian dia kata sebahagian ulama menyebut ataupun menamakan kitab Musnad Ad-Darimi yang sampai kepada kita ni disebut sebagai kitab Musnad. Walaupun kalau dibuka buku tersebut dia tidaklah dalam kategori musnad macam Musnad Ahmad tadi tu, tapi dia dalam kategori sunan ataupun al-jami'. Sebab itu sebahagian ulama menamakannya sebagai Sunan Ad-Darimi. Ini senarai banyaklah kalau nak sebut siapakah yang menamakannya sebagai Sunan Ad-Darimi, siapakah yang menamakannya sebagai Musnad Ad-Darimi, dan ada yang menamakannya sebagai Al-Musnadul Jami' Lid-Darimi. Itu ada 3 nama. Dan ada juga yang menamakannya sebagai As-Sahih. Okay. Disebabkan fakta yang mengatakan beliau ada 2 buku ataupun 3 buku tadi, maka ada pendapat tentang kitab beliau yang sampai kepada kita hari ini. Ada 1 tu je. Ada yang mengatakan yang sampai kepada kita itu adalah kitab beliau dalam kategori Al-Jami'. Maksudnya Al-Jami' Lid-Darimi lah, bukan Musnad Ad-Darimi. Jadi dia Al-Jami' Lid-Darimi. Dan mereka mengatakan buku beliau yang disebut sebagai Al-Musnad itu tak ada. Maksudnya hilang. Sudah hilang. Dan sudah maksudnya tak sampai kepada kita, dah musnah kot agaknya. Itu satu pandangan. Dan itu juga andaian yang disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi, beliau menyebut kemungkinan macam itulah. Kemungkinan yang sampai kepada kita itu agaknya Al-Jami'. Yang musnad itu kemungkinan dah hilang. Macam tu kan. Tak sampai kepada kita. Melihat kepada kandungan ataupun susunan hadis dalam kitab yang sampai kepada kita tu, dia lebih mirip pada Sunan Al-Jami' ataupun As-Sunan berbanding dengan Sunan Al-Musnad tadi. Dari kalangan ulama mutaakhir yang kemudian ada yang
yang mengatakan itu macam tu. Contohnya Syekh Ahmad Syakir lah. Syekh Ahmad Syakir dia ketika dia menguraikan kitab apa ni Ikhtisar Ulum Hadis karya Ibn Katsir, beliau sebut macam tu lah. Okey, pandangan ini ataupun andaian ini ia dikuatkan lagi dengan kemungkinan orang yang ataupun tokoh yang nak menulis kitab yang bernama Al-Jami', contohnya macam Musnad Darimi yang ada zaman hari ni. Kalau seorang tokoh tu dia nak menulis atau nak menghimpunkan hadis dalam karya yang bernama Al-Jami', biasanya mungkinlah dia akan memulakan dengan karya yang lain yang disebut sebagai Al-Musnad. Dia macam step dia. Sebelum sampai kepada Jami', dia nak menghasilkan Al-Jami', dia kena kumpul semua hadis dulu kan. Dia kena kumpulkan semua hadis mengikut nama sahabat dan tu kan. Kumpul semua hadis mengikut nama sahabat dan dia asingkan. Ada hadis tadi mengikut nama sahabat, kemudian dia akan pergi kepada hadis daripada seorang sahabat tadi, kemudian baru dia letak bab. Contoh dia akan pergi setelah dikumpulkan hadis dalam musnad, kemudian dia pergi kepada musnad Abu Hurairah, dia akan tengok hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni mana dalam bab ni. Jadi baru dia kemudian step yang kedua, langkah yang kedua baru dia susun mengikut maksudnya abwab fiqhiyah. Jadi step yang kedua itu disebut sebagai sunan dan juga Al-Jami'. Step yang pertama tadi itu disebut sebagai musnad. Jadi boleh jadilah Ad-Darimi sebelum dia menulis ataupun menghimpunkan Al-Jami'-nya ataupun As-Sunannya, beliau terlebih dahulu sudah ada buku yang bernama Al-Musnad. Jadi yang menjadi buku itulah yang menjadi rujukan kepada buku beliau yang kedua, iaitu Al-Jami' ataupun Al-Musnad. Itu kemungkinan lah. Cuma buku beliau yang besar yang bernama Al-Musnad tadi itu mungkin tidak sampai maksudnya ke pengetahuan kita. Ini satu andaian. Kemudian sebahagian ulama berpendapat yang dimaksudkan dengan Al-Musnad dalam nama yang menjadi judul Musnad Darimi itu, Al-Musnad tadi itu bukan maksudnya musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal kan. Maksudnya buku yang menghimpunkan hadis berasaskan sahabat, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan musnad itu satu istilah dalam ilmu hadis yang bermaksud hadis yang bersambung. Okay, kita belajar dalam ilmu hadis, musnad ini istilah ada banyak maksud. Antara maksudnya hadis yang bersambung sanadnya. Musnad itu adalah al-muttasil isnada, yang bersambung sanadnya. Dan ada pendapat mengatakan hadis yang bersambung sanadnya dan hadis itu mesti hadis marfu'. Hadis marfu' yang bersambung sanadnya. Hadis marfu' kita tahu apa maksud dia. Ada yang mengatakan musnad itu adalah sama ada hadis marfu' yang bersambung sanad ataupun hadis mauquf yang bersambung sanad ataupun hadis maqtu' yang bersambung sanad. Maksudnya lebih luas daripada maksud marfu' itu sendiri kan. Dari satu segi. Dari segi yang lain marfu' lebih luas daripadanya, sebab marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sama ada yang bersambung sanadnya ataupun yang tidak bersambung sanadnya. Sementara musnad bermaksud hadis yang bersambung sanad. Yang tak bersambung sanad itu tak boleh disebut sebagai musnad. Cuma yang bersambung sanad sehingga siapa? Sehingga Nabi ke? Ada yang mengatakan begitu. Kalau sehingga Nabi itu disebut itu marfu' kan. Jadi dia semaksud dengan marfu', cuma bezanya dia yang bersambung sanad, marfu' yang tidak bersambung sanad. Ada yang mengatakan dia lebih luas lagi, dia tidak semestinya marfu', dia juga termasuk dalam maksudnya tadi tu hadis mauquf dan juga maqtu'. Okey, kalau musnad dengan maksud begini, maksudnya hadis yang bersambung sanad. Jadi Musnadud Darimi itu maksudnya hadis yang bersambung sanadnya. Hadis-hadis yang bersambung sanadnya kepada Nabi ataupun kepada sahabat ataupun kepada tabi'in yang ditulis oleh Ad-Darimi. Macam tu. Jadi maksud Al-Musnad Ad-Darimi itu maksudnya Al-Hadithul Muttasil Isnadan Ad-Darimi yang ditulis oleh Ad-Darimi. Sebab ada ulama lain yang namakan buku mereka macam tu juga, tapi buku mereka bukanlah musnad. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari yang disebut bukunya itu famous dengan nama Sahih Al-Bukhari ataupun Al-Jami' As-Sahih. Dia ada perkataan Al-Jami' tadi tu kan. Maksudnya kitab dia dalam kategori Al-Jami'.
Walau bagaimanapun dia ada nama asal dia. Okey, yang ini elok dihafal nama asal buku Al-Imam Al-Bukhari ni. Nama dia terdiri daripada 10 perkataan. Al-Jami' Al-Musnadus Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu nama penuh kitab Bukhari. Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Jadi ada perkataan musnad kat situ. Al-Jami' Al-Musnad. Ada perkataan musnad kat situ. Bolehlah disebut sebagai Musnad Al-Bukhari. Walaupun dia bukan kitab musnad. Dia kitab jami' tapi Bukhari namakan kitab dia macam tu, Al-Musnad. Dia maksudkan dengan musnad tadi tu maksudnya yang bersambung sanad. Begitu itu juga yang dinamakan oleh Imam Muslim buku beliau. Katanya ada buku lain contohnya Musnad Baqi Ibn Makhlad. Baqi Ibn Makhlad dia sebut nama buku dia disebut sebagai musnad. Walaupun hadis dalam buku tersebut disusun berasaskan kepada bab fiqh. Jadi buku tu tak sampailah. Maksudnya minal mafkudat. Manuskripnya tak sampai kepada kita. Jadi dua pandangan kat situ. Jadi kalau dengan maksud begini, bolehlah sebut sebagai Musnad Ad-Darimi walaupun hadisnya ditulis ataupun disusun berasaskan kepada bab, bukan berasaskan kepada nama sahabat macam tu kan. Okey. Kalau begitu, Musnad dengan Al-Jami' itu adalah kitab yang sama. Sebab tu ada sebahagian pengkaji dia gabungkan dua nama. Yang ditulis oleh Ad-Darimi itu dia kata namanya adalah Al-Musnadul Jami'. Ada yang mengatakan Sunan Ad-Darimi sebab dia tengok hadis-hadis dalam ni disusun berdasarkan kepada bab fiqh kan, Al-Abwab Al-Fiqhiyah. Jadi sebab itu mereka sebut sebagai Sunan Ad-Darimi. Jadi dia sekalikan dalam kumpulan sunan seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah. Okey, macam tu. Sebab tu sebagai mengatakan menamakan buku beliau ni sebagai Al-Musnadul Jami' itu lebih aula, lebih bagus daripada kita namakannya sebagai sunan. Macam tu kan. Satu lagi perkataan nama buku ni Al-Musnadul Jami' itu seperti yang dicatat dalam sebahagian manuskrip Musnad Ad-Darimi. Jadi kalau macam tu seolah-olah dua je buku beliau sebenarnya. Satu tafsir, satu lagi musnad yang disebut sebagai Al-Jami' juga. Macam tu kan. Seperti mana yang disebut oleh Ahmad Ibn Sayyar tadi, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Walau bagaimanapun, adalah ulama yang dinamakan Musnad Ad-Darimi ini sebagai Sahih Ad-Darimi. Antaranya adalah Mawlatai, Alauddin Mawlatai, pengarang kepada syarah Sunan Ibn Majah. Jadi dia namakan kitab Ad-Darimi sebagai Sahih Ad-Darimi. Bahkan dia pergi jauh lagi. Dia kata tak betul kalau orang mengatakan Al-Bukhari orang yang pertama menulis kitab sahih. Dia kata yang pertama menulis kitab sahih bukan Al-Bukhari tapi Ad-Darimi. Tapi ni pendapat beliau ni dikritik oleh ulama lain, antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan tak betul juga kenyataan yang mengatakan Ad-Darimi orang yang pertama mengumpul kitab hadis sahih, sebab tak ada bukti kan. Tak ada bukti. Kalau tiada bukti mengatakan Al-Bukhari orang yang pertama mengumpulkan hadis sahih, tak ada bukti juga yang menyebut Ad-Darimi orang yang pertama mengumpul hadis yang sahih. Tapi boleh dikatakan beliau antara awal yang mengumpulkan hadis. Cuma betul ke beliau hanya mengumpul hadis sahih dalam kitab musnadnya? Yang ini ada perbahasannya. Selain daripada Mughlatai, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lam Al-Muwaqqi'in ni kitab usul fiqh pun ketika menyebut kitab Ad-Darimi dia sebut Sahih Ad-Darimi. Okey. Habis kat situ tentang nama dia. Ini adalah perawi-perawi kitab Musnad Ad-Darimi. Sini ada 5 orang perawi yang meriwayatkan kitab Musnad Ad-Darimi. Pertama Abu Imran Isa bin Umar Al-Abbas As-Samarqandi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Hamuya ataupun Hamawi As-Sarakhsi Al-Hamawi, Abu Hasan Abdul Rahman ibn Muhammad Al-Mughaffar Al-Dawudi Al-Bushanji, Abu Waqt Abdul Awwal ibn Isa ibn Shu'aib As-Sijzi Al-Harawi, Zakaria ibn Abi Husain ibn Hasan
Ya apa? Okey. Okey, kita tengok kepada kedudukan Musnad Ad-Darimi tadi maka Musnad Ad-Darimi baina kutubis sunnah, kedudukan dia dalam banyak-banyak kitab hadis, dekat mana kedudukan Musnad Ad-Darimi. Kalau melihat kepada karya-karya hadis yang kontemporari yang kemudian ini, mereka menyenaraikan ataupun mengkategorikan Musnad Ad-Darimi ini dalam kumpulan kitab 9 ataupun disebut sebagai Kutubus Sunnah At-Tis'ah, Kutubus Sunnah At-Tis'ah, Al-Kutubut Tis'ah. Kita ada Kutubul Sittah kan. Ada istilah lain lagi Al-Kutubut Tis'ah. Ini istilah kemudian yang kemudian ia wujud selepas timbul satu buku buku yang bernama Al-Mu'jam Al-Mufaharas li Alfadhil Hadis min kutubis sunnah at-tis'ah, min kutubis sunnah at-tis'ah. Ini Mu'jam Mufaharas ni mungkin kita semua mesti maklum. Ini bukan karya orang Islam, ini karya orientalis jadi dia buat satu kamus ataupun ensiklopedia kamus pencari hadis. Jadi kat situ ada lafaz-lafaz gharib hadis dan dia akan sebut sumbernya lah. Sumbernya daripada kitab-kitab hadis yang masyhur, disenaraikan 9 yang masyhur. Kutub Sittah tadi tu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Kemudian ditambah dengan 3 kitab lagi iaitu Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi dan juga Muwatta' Imam Malik. Jadi kesemua sekali ada 9. Kemudian orang selepas-selepas daripada buku ni semua namakan kitabnya ni sebagai Kutubut Tis'ah. Macam tu kan. Maksud Kutubut Tis'ah tadi tu 9 tadi itulah termasuk Musnad Ad-Darimi. Jadi sebab apa dia masuk dalam kategori itu? Sebab ini antara kitab yang penting yang mengumpulkan hadis Nabi. Boleh dikatakan tak ada dah hadis Nabi di luar kitab yang 9 ni lah. Kalau ada pun dia sebenarnya ada dalam kitab ni ataupun tambahan saja. Maksudnya asalnya ada dalam kitab yang 9 ni, tambahan mungkin macam tu kan. Sebahagian ulama berpendapat kitab Musnad Ad-Darimi ni lebih bagus daripada kitab Sunan Ibn Majah, dan sepatutnya Kutub Sittah tu kitab yang ke-6 bukanlah kitab Sunan Ibn Majah menurut mereka, tapi yang ke-6 sepatutnya mestilah Musnad Ad-Darimi. Jadi kita Kutub Sittah tu tadi itulah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah kan. Itu 6. Ada yang mengatakan sepatutnya yang ke-6 bukan Sunan Ibn Majah. Yang 5 tu semua sepakat lah. 5 kitab yang menjadi rujukan hadis Nabi, 5 tu sepakat lah. Kecuali Sunan Ibn Majah, kat sini ada perbahasan. Sebahagian mereka mempertikaikan. Sebahagian mereka mengatakan sepatutnya yang ke-6 bukan Sunan Ibn Majah, tapi sepatutnya yang ke-6 adalah Musnad Ad-Darimi. Ini adalah pendapat Mughalatai. Alauddin Mughalatai, beliau mengatakan kana yanbaghi an yakuna kitabud Darimi sadisan lil kutubil khamsah badalan min Ibn Majah. Beliau pendapat macam tu. Maksud sepatutnya kitab Ad-Darimi iaitu Musnad Ad-Darimi, sepatutnya dia adalah kitab yang ke-6. Jadi yang 5 tu makruf lah. Dia kata berbanding dengan kitab Sunan Ibn Majah. Kemudian ada kenyataan daripada Az-Zahabi. Az-Zahabi dia taklah kata sepatutnya kitab Ad-Darimi ni sepatutnya kitab Ad-Darimi yang ke-6 dia tak kata begitu, tapi dia menjelaskan tentang status dan kedudukan Musnad Ad-Darimi. Beliau berkata Kitabud Darimi fi tabaqatil muntakhab ya Abd ibn Humaid wa musnaduhu musnadun al. Dia kata kitab Darimi ni dia satu level dengan kitab muntakhab Abd ibn Humaid ni satu kitab hadis lah. Maksudnya kitab hadis yang sanad dia sanad adi lah, sanad tinggi. Kita tahu kan sanadnya ada 2, sanad nazil, sanad adi. Sanad adi tu sanad tinggi tu maksudnya perawinya tak banyak. Maksudnya jarak antara penulis dengan Nabi tu pendek saja. Jadi perawinya tak banyak. Jadi dia kata kitab Ad-Darimi ni dalam kategori kitab yang sanadnya sanad yang tinggi, sanad ali kan. Ibn Hajar berkata, jadi tu bukan macam kitab
Sunan Ibn Majah. Dia bukan, kalau dibandingkan dengan Musnad Ad-Darimi, sanad Ibn Majah itu sanad nazil. Sanad Darimi itu sanad ali. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, laisa huwa biduni sunani fil rutbah bal huwa afdal min Ibn Majah bikathir. Dia kata, walaupun ada yang menamakannya sebagai sunan, tapi dia bukan lebih rendah martabatnya daripada sunan yang 4 itu. Bahkan jika dibandingkan dengan Sunan Ibn Majah, ia jauh lebih bagus, macam tu kan. Dia bagus dari segi apa? Okay. Dia bagus dari segi satu sanad. Sebab Ad-Darimi ni dia seorang yang maksudnya ambil peduli tentang sanad lebih daripada Ibn Majah. Jadi dalam kitab Musnad Ad-Darimi itu ada komentar, ada ulasan daripada beliau tentang sanad. Sebab dia berkemahiran dalam ilmu sanad. Jadi dia akan komen sebahagian daripada sanad hadis dalam buku dia tu, beliau akan komen lah. Kalau ada pertembungan, dia akan buat tarjih lah, pentarjihan mana yang lebih sahih, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang asah, macam tu kan. Kalau ada illah ada, maka dia akan jelaskan. Kemudian kalau ada perawi yang dipertikaikan, dia akan jelaskan lah mana perawi yang dipertikaikan, mana perawi yang sikoh, mana yang sebaliknya yang kurang sikoh ke kan. Kemudian kalau ada perawi yang ada mustabah, maksudnya tak ada keliru, tak tahu perawi ni yang mana satu, ada banyak nama macam tu, maka dia akan jelaskan. Jadi hal ehwal yang berkaitan dengan sanad, dengan rijal ini adalah kepakaran Al-Imam Ad-Darimi. Dengan sebab itu musnadnya lebih berkualiti dari segi status hadis lah berbanding dengan Sunan Ibn Majah. Cumanya dia juga masukkan dalam musnad beliau hadis-hadis mauquf, asar sahabat. Banyak kalau dibandingkan dengan asar yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, asar yang terdapat dalam Musnad Ad-Darimi itu lebih banyak. Walaupun sanadnya tinggi, tapi dia ada tu banyak asar sahabat kalau dibandingkan dengan Sunan Ibn Majah. Ini antara faktor kenapa orang tidak jadikan kitab Musnad Ad-Darimi ni yang ke-6. Samalah faktornya orang tak masukkan Muwatta' Imam Malik sebagai kitab yang ke-6 ataupun salah satu daripada kutub sitah tadi tu. Walaupun Muwatta' Imam Malik ni level dia lebih atas daripada Al-Imam Al-Bukhari kan. Tapi disebabkan Imam Malik dalam Muwatta'nya mengumpulkan juga banyak asar daripada sahabat, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, banyak juga senipada hadis Nabi. Jadi dia tak asingkan antara hadis Nabi dengan asar as-sahabah wa tabi'in. Disebabkan itu jadi orang kemudian tidak memasukkan Muwatta' Imam Malik dalam kutubus sittah tadi tu. Selain daripada tidak ada zawaid, maksudnya kalau dilihat hadis dalam Muwatta' Imam Malik dan dengan hadis yang terdapat dalam kutub sittah, jadi tidak ada tambahan baru daripada Muwatta' Imam Malik. Berbanding dengan Sunan Ibn Majah, dia ada zawaid, maksudnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, hadis tu tak ada dalam 5 buku sebelumnya, iaitu tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tidak ada dalam Sunan Abi Daud, Nasa'i dan juga Tirmizi. Disebabkan banyak zawaid Ibn Majah tadi tu, maka dia dijadikan sebagai kitab yang ke-6. Ad-Darimi ada zawaid juga, maksudnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, nanti kita akan tengok berapa jumlahnya, yang tidak ada dalam kutub sitah tadi ataupun kutub yang 5, al-kutubul khamsah tadi. Tapi zawaid dia jika dibandingkan dengan zawaid Ibn Majah taklah banyak. Lebih banyak lagi zawaid Ibn Majah dari segi faedahnya. Maka kitab Ibn Majah tadi tu lebih lah, sebab dia ada banyak tambahan hadis. Kemudian dari segi tabwib al-fiqhi, maksudnya pengkategorian hadis tadi berasaskan kepada bab-bab fiqh tadi tu, Ibn Majah lebih kuat lagi, maksudnya apa yang dilakukan oleh Ibn Majah tadi tu lebih detail berbanding dengan Ad-Darimi. Jadi bab fiqh yang terdapat dalam kitab Sunan Ibn Majah lebih banyak daripada bab fiqh yang terdapat dalam kitab Musnad Ad-Darimi. Ini antara sebab lah, walaupun Musnad Ad-Darimi itu kitabnya lebih asah daripada kitab Sunan Ibn Majah, tapi dari segi syarat dengan faedah fiqhiyah,
maka Sunan Ibnu Majah tadi tu lebih lagi lebih maksudnya lebih bagus daripada Musnad Ad-Darimi. Itu antara sebab kenapa ramai yang tidak memasukkan Musnad Ad-Darimi itu dalam kutub sitah, tapi mereka masukkan Sunan Ibnu Majah. Dia ada sejarah dia. Okey, kita pergi kepada manhaj. Okey, ini yang poin pentingnya. Kalau kita buka buku Sunan ataupun Musnad Ad-Darimi, pertama sekali, apakah maudhu' dia? Maudhu' al-kitab. Fokus kitabnya apa? Ataupun kandungan dia apa? Kandungannya berkisar tentang apa? Dia tentang hadis dan juga asar sahabat dan tabi'in. Nampak tu, hadis dan juga asar sahabat wa tabi'in. Nampak dia ada juga asar sahabat. Al-ahadith wa atharu sahabat wa tabi'in fil fiqhi wal zuhdi wal raqa'iq. Hadis-hadis Nabi, asar sahabat dan juga tabi'in yang berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan zuhud. Ni maksudnya berkaitan dengan akhlak, penyucian jiwa. Begitu juga dengan raqa'iq lah, yang berkaitan dengan penyucian jiwa, motivasi, mengingatkan akhirat. Itu yang berkaitan dengan raqa'iq lah. Kemudian yang kedua, Ad-Darimi dia tidaklah mensyaratkan sahih, tak mensyaratkan hadis itu mesti sahih baru dimasukkan dalam musnadnya. Dia tak syaratkan begitu. Tidak seperti Al-Bukhari dan juga Muslim. Sebab tu tak betul. Sebab tu mereka yang menamakan kitabnya sebagai Sahih Ad-Darimi dipertikaikanlah, sebab dia tak syaratkan pun hadis itu mesti sahih baru dimasukkan dalam musnadnya. Cuma pengkaji yang study buku beliau ni mengatakan, dalam buku Musnad Ad-Darimi tidak ada hadis yang tidak ada asal. Tidak ada hadis yang tidak ada asal, ataupun istilah lain kita sebut maudhu' lah, palsu. Sanad tak ada. Macam tu kan. Tak ada lah. Macam tu. Dan dikatakan dia tidak meriwayatkan ataupun masukkan hadis dhaif dalam buku beliau itu dengan tujuan untuk berhujah. Dengan tujuan untuk berhujah. Fi mawdi' al-ihtijaj. Maksudnya ada hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang disebut dalam buku ataupun yang diriwayatkan dalam musnad itu bukan dengan tujuan hujah. Dia tak jadikan sebagai usul lah, tapi dia letak dalam mutaba'at dan juga syawahid. Kalau macam tu, ni sama macam Bukhari. Al-Bukhari selain daripada hadis yang disebut dalam usulnya, usul maksudnya hadis yang disebut oleh Al-Bukhari sebagai hujah, ada hadis yang disebut oleh Al-Bukhari bukan sebagai hujah, tapi dia sebut sebagai sokongan, mutaba'at dan juga syawahid. Hadis mutabi' dan juga syahid kepada hadis yang dijadikan sebagai hujah. Hadis mutabi' dan syahid ni dalam Sahih Bukhari tak semestinya lah mesti sahih. Macam tu kan. Ada yang darjat dia lebih rendah, dan ada yang dilemahkan ataupun yang didhaifkan oleh ulama lain. Tapi itu tak jadi masalah sebab bukan hujah dalam Sahih Al-Bukhari kan. Dia tak jadikan sebagai hujah. Itu maksudnya kat sini. Dalam Musnad Ad-Darimi dia kata ada hadis dhaif tapi dia tak jadikan sebagai hujah. Macam tu kan. Kalau ada hadis dhaif ataupun hadis yang perawinya dalam kategori wahdan yang kita dah jelaskan sebelum ni, biasanya hadis wahdan ni biasanya hadisnya gharib. Hadisnya gharib, hadisnya dhaif, tapi tak semestinya begitu. Sebab tu dia kata ada juga hadis tu dalam Musnad Ad-Darimi. Kalau hadis tu menurut Ad-Darimi adalah hadis yang sahih. Hadis wahdan ni juga ada dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis wahdan yang dalam Sahih Bukhari itu juga hadis yang sahih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Sebahagian daripada hadis yang disebut oleh Ad-Darimi dalam musnadnya, dia akan susulkan dengan faedah fiqhiyah. Kalau saya tak sempat, kalau sempat kita boleh tengok contoh, tapi ni saya tak sempat pun. Dia akan susulkan dengan faedah. Macam dia ada komentar lah, macam yang dilakukan oleh Al-Imam At-Tirmidzi kan dalam sunan dia. Lepas dia sebut hadis, lepas dia sebut status, dia kata hadithun hasanun sahih wa alaihi amalu ahli ilmi. Contohnya macam tu kan. Macam tu lah lebih kurang Ad-Darimi dia akan buat. Dia akan sebut ni nas tentang
sunat hukum ni, wajib hukum ni, contohnya begitu. Faedah fiqhiyah, kadang-kadang dia akan sebut mazhab dia. Untuk makluman lah, sebab Ad-Darimi ni dia hidup zaman belum lagi masyhur mazhab 4. Jadi dia tak boleh dikatakan Syafi'i ataupun Hambali, Maliki ataupun Hanafi, tak boleh, sebab dia zaman dia ni mazhab fiqh tu belum kukuh, maksudnya belum stabil lagi. Jadi sebahagian ataupun ramai tokoh-tokoh pada masa ini mereka ada pandangan yang tersendiri, contohnya Ad-Darimi. Jadi dia ada mazhab dia sendirilah, boleh dikatakan macam tu. Sama juga dengan Al-Imam Al-Bukhari, dia ada mazhab dia sendiri. Jadi orang sebut fiqhul Bukhari fi tarajimi, maksudnya fiqh ataupun mazhab Al-Imam Al-Bukhari itu boleh dilihat melalui penjudulan babnya yang dalam Sahih. Jadi Ad-Darimi dia sebut mazhab dia atau pendapat dia selepas dia sebut hadis tu. Walaupun tidak pada semua hadis, tapi ada juga ataupun banyak juga hadis yang dia komen selepas tu tentang apa ni, faedah fiqhiyah dan juga pendapat dia, ataupun disebut pendapat ulama. Ataupun kalau ada masalah pada perawi, dia akan sebutkan masalah tersebut. Kalau ada masalah pada sanad, dia akan sebut masalah yang berkaitan dengan sanad. Jadi dia bukan sekadar kitab hadis matan macam tu, tapi dia ada juga faedah lain, faedah dari segi sanad, faedah dari segi rijal, faedah dari segi apa ni, fiqh macam tu kan. Kemudian dia susun bukunya ataupun hadis dalam kitab Musnad ni berdasarkan kepada al-abwab al-fiqhiyah. Ni sebab itu sebahagian menamakannya sebagai sunan tadi ataupun al-jami'. Di buku dia Musnad Ad-Darimi itu awalnya dia jadikan sebagai mukadimah kepada bukunya tadi tu, mengandungi 15 bab yang berkaitan dengan fadailun Nabi, kelebihan Nabi, fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatuh wa ma akramahu Allah minal umur qabla wa ba'da bi'sati wa ba'da wiladati wa ba'da wafati wa adadu ahadithia hawalai mi'at hadith. Okay. Di awal Musnad Ad-Darimi tadi tu ada 15 bab yang berkaitan dengan kelebihan Nabi, mukjizat dia, hal ehwal tentang Nabi sebelum dan selepas dilantik menjadi Rasul, sebelum kelahiran, kemudian setelah kelahiran, setelah Nabi wafat, disebutlah tentang mukjizatnya, keistimewaan apa ni, apa risalah Nabi Muhammad disebut dalam 15 bab pertama dalam bukunya tadi tu. Dan dalam 15 bab tadi tu mengandungi 100 hadis. Ada 100 hadis yang berkaitan dengan 15 bab tersebut. Kemudian selepas itu dia susulkan dengan bab yang berkaitan dengan ilmu. Ni dua mukadimah. Mukadimah pertama berkaitan dengan kelebihan Nabi, yang kedua berkaitan dengan ilmu kan. Bab-bab yang berkaitan dengan ilmu ni ada 56 bab katakan. Jumlah hadisnya sebanyak hadis dan juga asarnya sebanyak 692. Hadis bercampur dengan asar dalam bab-bab yang berkaitan dengan ilmu. Dia tak ada kitabul ilmi ataupun kitab fadailin Nabi, tak ada. Dia sebut abwab fadailin Nabi macam tu je, abwabul ilmi. Kemudian selepas yang itu disebut boleh diandaikan sebagai mukadimah. Sebab dia zaman dia ni, zaman Ad-Darimi ni, sebahagian ulama dia buat buku dia terus pada poin, dia tak ada mukadimah. Dan kadang-kala mereka buat mukadimah buku tadi tu macam ni lah. Dia sebut bab-bab tertentu yang kita boleh andaikan sebagai mukadimah kitab. Kemudian di bawah bab tersebut ada hadis-hadis, dia tak ada hurai dah. Itu sifat ulama zaman ni menulis hadis ataupun menulis buku. Kemudian selepas dua bab tadi tu, dia susulkan dengan bab-bab yang berkaitan dengan at-taharah, mengandungi 79 bab. Kemudian bab yang berkaitan dengan haid, istihadhah, mengandungi 41 bab. Kemudian bab-bab yang berkaitan dengan solat, bab-bab yang berkaitan dengan solat Jumaat, itu mengandungi 18 bab. Kemudian bab yang berkaitan dengan solat witir, ada 9 bab. Dan bab-bab yang berkaitan dengan al-izain, maksudnya solat raya, puasa dan juga haji kan. Semuanya disebut bab-bab je tanpa kitab, tidak dipisahkan antara bab-bab tersebut dengan nama kitab. Dia tak sebutlah kitab al-izain, kitab Abu Abdul Witr, kitab al-Jum'ah, dia tak sebut macam tu. Dia sebut abwab je.
Tapi kalau kita buka buku Musnad Ad-Darimi yang ada hari ni, kita dapat tengok lah. Kita dapat tengok uh, kitab bab-bab yang tadi tu dalam kitab tertentu kan. Dalam kitab Fadailun Nabi ke, dalam kitab Shalah, dalam kitab Taharah contohnya. Itu adalah tambahan yang dilakukan oleh muhakkik. Orang yang tahqiq buku beliau, dia tambah benda tu. Maksudnya itu bukan daripada tulisan Al-Imam Ad-Darimi. Okay. Kemudian dalam Musnad Ad-Darimi ni tidak ada hadis yang berulang. Kalau ada pun tak banyak. Bila tak ada hadis yang berulang, biasanya tak adalah hadis yang dipotong-potongkan, muqatta'. Potong tu maksudnya kalau matan hadis tu panjang, dia tak sebut sebahagian kitab hadis, contohnya dalam Sahih Al-Bukhari, dia tak sebut kelepuk ataupun semua matan yang panjang tadi tu, tapi dia akan sebut sebahagian yang bersesuaian dengan bab, macam tu kan. Kalau ada matan sambungan matannya tapi tak berkaitan dengan bab, dia tak sebut dekat situ, dia sebut nanti dekat bab lain. Jadi itu boleh dikategorikan sebagai hadis yang berulang tapi dengan lafaz yang lain. Tapi dalam Musnad Darimi tak ada lah benda macam tu. Kalau hadis tu panjang, dia sebut situ je. Dia tak putus-putuskan, bagi kepada 2 ataupun bagi kepada 3. Tak macam Bukhari. Jadi setengah hadis dalam Sahih Bukhari, contohnya hadis yang berkaitan dengan unta Jabir bin Abdullah, itu disebut lebih daripada 20 kali dalam apa ni, dipisah-pisah ataupun diputus-putuskan lebih sebanyak 20 tempat ataupun 20 bahagian kan, dan disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian dalam Musnad Ad-Darimi ni dia kata hampir tiada lah hadis mu'allaq. Hampir tiada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yang kita semua sedia maklum, maksudnya hadis yang terputus sanad, yang terputus pada awal sanadnya, itu sebut sebagai mu'allaq. Dan dalam Sahih Bukhari ada, sebab Bukhari dia sebut hadis mu'allaq ni sebagai tajuk bab kadang-kadang, bukan sebagai hujah kan. Dijadikan sebagai tajuk bab. Tapi dalam Sunan Ad-Darimi ataupun dalam Musnad Ad-Darimi, dia kata hampir tiada hadis mu'allaq. Okay. Kemudian seterusnya dalam Musnad Ad-Darimi itu mengandungi 18 kitab. Ini senarai kitab je. Bermula daripada kitab Alamatin Nubuwah. Perkataan kitab Alamatin Nubuwah ini adalah tambahan daripada maksudnya daripada muhakkik. Pada asalnya dalam Musnad Ad-Darimi tak adalah kitab Alamatin Nubuwah, dia ada Abwab Fadailun Nabi. Abwab Fadailun Nabi itulah adalah kitab Alamatin Nubuwah. Sama juga kitab Shalah wa Taharah ni, dalam Musnad, dalam manuskrip asal Mahfud Ad-Darimi, dia tak adalah kitab Shalah tapi dia ada Abwabus Shalah, macam tu kan. Dan begitu seterusnya sampai kitab yang terakhir, itu kitab Fadailul Quran. Kemudian semua kitab selain daripada kitab Alamatin Nubuwah dengan kitab Shalah wa Taharah, dia dahulukan dengan perkataan min. Contohnya min kitabiz zakah, min kitabis siyam, min kitabil manasik. Kecuali kitab Alamatin Nubuwah itu tak ada perkataan min. Ini menunjukkan yang itu bukan datang daripada Ad-Darimi kitab tu. Tapi itu datang daripada, maksudnya itu datang daripada muhakkik, tujuannya untuk maksudnya menampakkan kemas buku tu kan. Jadi daripada awal sampai akhir semua ada kitab, dan tu kan semua hadis, semua bab hadis diletakkan dalam satu kitab, dan tu kan. Okey. Kemudian jumlah hadis dalam Musnad Ad-Darimi ikut dalam seperti yang ditulis dalam setengah maktub ataupun nuskhah Musnad Ad-Darimi, dicatat di situ jumlah hadisnya sebanyak 3,550 dan bab yang terkandung di dalamnya sebanyak 1,408. Tapi hadis yang dinomborkan oleh muhakkik, ada banyak yang mentahqiq kitab Musnad Ad-Darimi ni. Jadi dia ada sekurang-kurangnya 5 cetakan yang dalam tahqiq Husain Asad Ad-Darani, hadis dalam tu mengandungi sebanyak 3,546. 3,500 tak banyak beza kan. Tapi dalam tahqiq
seorang lagi tokoh namanya Nabil Al-Ghumari, dia mensyarahkan kitab Musnad Ad-Darimi dalam bukunya yang berjudul Fathul Mannan, ada 10 jilid. Dalam tu dia nomborkan hadis Musnad Ad-Darimi sampai kepada angka 3775 hadis termasuk athar. Jadi itu banyak. Saya itu 3500, ni 3700, masa 200 lebih macam tu. Jumlah hadisnya seperti yang ditahqiqkan oleh Dr. Marzuq Az-Zahrani. Dr. Marzuq Az-Zahrani dia tahqiq kitab Musnad Ad-Darimi. Jumlah hadisnya sebanyak 3738. 3738. Banyak juga. Kalau ikut jumlah bab pula, jumlah bab menurut Az-Zahrani 1371. Kalau ikut dalam catatan dalam manuskrip 1400. Tapi dalam tahqiq 1371 bab saja. Kemudian beliau menyatakan, ini kenyataan Az-Zahrani, dia kata setiap bab dalam Musnad Ad-Darimi biasanya tak banyak hadis. Mungkin ada satu hadis ataupun dua ataupun tiga. Jarang ada bab yang mengandungi lebih daripada 10 hadis lah, ataupun mengandungi 10 hadis ke atas lah. Kemudian ada hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ad-Darimi. Ada hadis dalam Musnad Ad-Darimi ni dia kata tak ada dalam kutub sittah. Bahkan tidak ada dalam kutub As-Samaniyah. As-Samaniyah tu maksudnya kutub sittah tadi tu campur dengan Musnad Ahmad, campur dengan Muwatta Imam Malik. Jadi ada hadis dalam Musnad Ad-Darimi, tak ada dalam buku-buku tadi. Jumlah hadis yang hanya ada dalam Ad-Darimi, tidak ada dalam 8 kitab yang lain adalah sebanyak 1508 hadis. Hadis ni statusnya pelbagai, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi dikata yang banyaknya hadis yang sahih lah. Ada tak hadis yang dhaif? Dia kata ada tak hadis yang maudhu'? Dia kata ada dua. Hadis itu sebahagian ulama menilaikannya sebagai palsu ataupun maudhu'. Dia sebutlah dua hadis tu. Kita tak sempat nak sebut kat sini. Kemudian ini adalah beberapa studi ataupun kajian ulama tentang hadis-hadis yang terdapat dalam Ad-Darimi. Banyak hadis dalam Ad-Darimi tadi tu, tapi semuanya telah di-study kan, ataupun kebanyakannya telah di-study oleh ulama, oleh pengkaji. Jadi mereka buat ni seperti yang contohnya Dr. Marzuq Az-Zahrani, dia listkan lah, dia kata jumlah hadis dan athar yang disepakati oleh Bukhari Muslim Bukhari Muslim yang terdapat dalam Musnad Ad-Darimi itu sebanyak 569. Kemudian jumlah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim tapi bukan keseluruhan matan, tapi sebahagian daripada matan. Taraf. Maksudnya di awal hadis ke ataupun hujung hadis ke, ada lafaz yang sama dalam Bukhari Muslim, itu sebanyak 8 hadis. Sampai ke peringkat tu mereka tengok dari segi matanya. Kemudian jumlah hadis dan athar yang hanya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Musnad Ad-Darimi, dan hadis yang sama ada dalam Sahih Bukhari, itu sebanyak 113 hadis dan juga athar. Jumlah hadis dan athar yang juga ada dalam Sahih Muslim, maksudnya ada dalam Musnad Ad-Darimi dan juga ada dalam Sahih Muslim, sebanyak 34 hadis dan athar. Jadi ada hadis dan athar ni tak perlu dikaji status dia, sebab ini dah sahih lah, sebab ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Dan ada hadis-hadis yang ada dalam Musnad Ad-Darimi, ada dalam Sunan Arba'ah. Sunan Arba'ah ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Muwatta Imam Malik, dan ada yang tak ada tadi tu, yang sebanyak tadi kita sebut tadilah 1000 lebih tadi kan. Disebut lagi jumlah perawi yang riwayatnya ada dalam Musnad Ad-Darimi. Perawi itu ada pertikaian tentang statusnya. Ada sebagian mengatakan dia matruk, ada yang mengatakan dia mungkar, wahin bimarrah dan sebagainya. Tapi tak ramai. Dia kata perawi yang bermasalah yang ada dalam Musnad Ad-Darimi ni, dia kata lebih daripada 10 orang. Ini menunjukkan ada kualiti kitab Musnad Ad-Darimi tadi. Kemudian
Kemudian ada sebahagian pengkaji yang mengkaji sulasiat, hadis sulasiat dalam Musnad Ad-Darimi. Contoh ada artikel yang ditulis oleh Dr. Mahmud Humaid Al-Aisawi, tajuk dia Sulasiyatud Darimi. Kemudian ada juga yang mengkaji hadis rubaiyat Ad-Darimi, ada tesis master yang menulis tentang rubaiyat Al-Imam Ad-Darimi. Itu tahun 2013, maksudnya baru juga. Okey. Itu selain daripada tahqiq yang dibuat oleh Zahrani, Ad-Darani, kemudian Al-Ghumari dan Mustafa Dib Al-Bugha. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, dia ada tahqiq juga kitab Musnad Ad-Darimi, dia ada ta'liq, dia ada letak status hadis, dia ada takhrij. Jadi maksudnya banyaklah yang study kitab Musnad Ad-Darimi ni. Cuma dia tak sebanyak yang study kitab Sunan Ibn Majah contohnya. Itu lebih banyak lagi dan ada yang buat syarah. Adapun Musnad Ad-Darimi ni tak ada orang yang syarahkan. Katanya seorang saja yang syarahkan kitab Musnad Ad-Darimi ni, iaitu yang kemudian ulama kemudian ni tadi buku Fathul Mannan tadi sebanyak 10 jilid. Okey, sulasiyat tadi tu apa? Sulasiyat maksudnya hadis yang sanadnya ada 3 perawi saja. Antara musannif, maksudnya antara Darimi dengan Nabi, ada 3 perawi saja. Itu disebut sebagai sulasiyat. Dalam Musnad Darimi ada 15 hadis yang ada 3 perawi saja sanadnya. Sanadnya sangat tinggi lah ni. Sulasiyat disebut ada 15 hadis, daripada 15 ini 13 sahih seperti disebut oleh Dr. Al-Aisawi tadi. Kemudian satu hasan, maksudnya makbulan ni 14. Kemudian satu lagi yang ke-15 tu yang itu dhaif. Ada sebahagian mengatakan ada 16 sulasiat hadis seperti yang disebut oleh di sini, sebut dalam sebab sulasiat Ad-Darimi ni ulama dulu ada mengumpulnya, antaranya Ali bin Abdul Kafi As-Subki dan juga Ibn Nur. Dalam buku As-Subki, dia kata sulasiat di situ ada 16 hadis daripada sulasiat Ad-Darimi, tapi 16, dua lagi tu tak, maksudnya tidak sahih lah. Jadi Dr. Isawi mengatakan 14 lah yang maksudnya makbul, sahih dan juga hasan. Yang satu lagi tu dhaif. Ini sulasiat dia daripada macam-macam bab lah, daripada pelbagai bab. Daripada ada sulasiat dalam kitab Al-Istizan, dalam kitab Fadailul Quran, dalam kitab Al-Manasik, kitab Al-Tahara dan lain-lain. Dan ada hadis rubaiyat dalam Musnad Ad-Darimi. Rubaiyat maksudnya sanad dia ada 4 orang saja. Ini lebih banyak lah daripada sulasiyat. Katanya dalam Sunan Ibn Majah, sulasiyat tu tidak sebanyak sulasiyat yang ada dalam Sunan Darimi. Jadi Sunan Ad-Darimi sulasiyatnya 3 kali ganda daripada sulasiyat yang ada dalam kitab Sunan Ibn Majah. Katanya jadi kalau 3 kali ganda, maksudnya sulasiyat dalam Sunan Ibn Majah tu ada 7 je. 7 hadis yang ada 3 sanad yang selebihnya semua sanad nazil. Dalam Musnad Darimi ada 15. Dari segi itu maksudnya dia lebih tinggi daripada Sunan Ibn Majah tadi kan. Kalau rubaiyat lebih banyak. Jadi seperti disebut dalam tesis Al-Asar, ada tesis yang fokus tentang rubaiyat Ad-Darimi. Dia kumpulkan hadis rubaiyat daripada awal Musnad Ad-Darimi sehingga akhir kitab solat sahaja. Ada sebanyak 141 hadis. 141 hadis dalam kategori rubaiyat. Maksudnya yang sanadnya ada 4 orang saja, tak banyak. Daripada satu persatu tadi tu 82 hadis statusnya sahih, 36 hasan dan 18 dhaif. Okey, habis setakat ni. Jadi ada baki berapa minit kalau ada sesi, kalau ada nak tanya.
ataupun nak perbincangan bolehlah kan. Jadi insyaAllah kalau sesiapa yang ada persoalan boleh tanyakan di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan. Saya minta maaf kat belah sini bising sikit lah, budak-budak main-main ni. Sorry Rasa macam tak ada soalan kot, faham semua tuan, ataupun boring dengan saya punya apa ni pembintangan tadi tu. Yang tanya tentang cetakan terbaik Sunan Ad-Darimi. Kalau saya tengok tadi antara yang okey seperti yang cetakan, saya tunjuk sini kejap kalau dalam Syamilah ni ada cetakan, ada cetakan tu cetakan Darul Mughni Linnas wa Tawzi', ini Arab Saudi punya. Bukan ni. Silap. Yang ini. Yang ditahqiq oleh Dr. Marzuq Az-Zahrani ni Marzuq Az-Zahrani, tapi ni dia tak dicetak nampaknya, ada dalam Syamilah saja. Sebab yang ni dia buat selepas daripada cetakan-cetakan yang sebelumnya. Dia ada 5 cetakan. Yang ini saya tengok yang paling kemudian, cuma dia tak dicetak kan. Musnad Ad-Darimi yang ditahqiq oleh Dr. Marzuq Ibn Hiyas Az-Zahrani. Yang ni okey. Ataupun Fathul Mannan. Saya ada juga, saya tunjuk Fathul Mannan. Saya tengok kat sini. Doktor ada share screen ke? Sekejap saya. Tak nampak dah hilang Tak nampak doktor. Nampak yang slide tadi tu je, PowerPoint tadi tu. Sekejap. Tak nampak pula. Hilang boleh Kenapa dia tulis sini apa ni? Nampak slide je? Ya doktor, nampak yang PowerPoint tadi tu je. Sekejap kena tutup PowerPoint dulu kot. Okey, sekejap saya share. Saya share buku. Sekejap Okey ni. Sekejap saya share sekejap. Share screen. Okey ni. Nampak tak? Nampak tak ini? Nampak doktor. Yang kitab ni
Yang ini ada 10 jilid ni buku ni, Fathul Mannan, Syarah wa Tahqiq Kitab Ad-Darimi, Abi Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Al-Musamma bil Musnadil Jami'. Okey, ni agak okey juga. Darul Basyair Al-Islamiyah, dia ada 10 jilid kan. Kitab ni boleh juga dapat dalam bentuk PDF, sebab yang saya dapat ni PDF ni. Dia ada 10 jilid. Ni agaknya satu-satunya buku yang syarah kepada Musnad Ad-Darimi yang agak terperinci, dan dia disebut status hadis ni lah. Sayyid Abu Asim Nabil Ibn Hashim Al-Ghumari. Okey, ni okey juga kan. Okey, itulah lebih kurang yang bertanya tentang cetakan tadi lah. Ni ada yang disebut bawah ni. Betul lah tu. Sekejap saya tengok ada. Saya baca komen kejap. Setakat ni tukar cetakan ada. Saya sebut tadi, nak tahu status hadis sahih atau tak tergolong dalam mutakhrij. Nak tahu status hadis sahih atau tak, adakah tergolong dalam ilmu takhrij hadis. Maksudnya nak tanya ke? Kita nak tahu status hadis tu, kita kena belajar ilmu takhrij ke? Macam tu ke soalan dia? Macam tu agaknya kan? Macam tu kot kan? Ya, itu antaranya lah. Antaranya dengan kita belajar ilmu takhrij lah kan? Selain daripada kita belajar ilmu-ilmu yang lain tu kan, sebab ilmu takhrij ni dia sebenarnya amali. Dia ilmu yang bersifat amali ataupun praktikal kepada ilmu hadis. Ilmu hadis ni ada yang nazari, ada yang amali. Jadi amalinya adalah ilmu takhrij. Jadi dia macam apply semua kaedah-kaedah, teori-teori, hukum-hukum yang kita belajar dalam ilmu hadis tadi tu, benda tu dia apply dalam ilmu takhrij. Jadi dia tak senang lah. Jadi dalam ilmu takhrij tu sendiri dia ada beberapa komponen. Antaranya setelah kita takhrij hadis, kita kena kita kena study sanad. Dirasatul asanid kan dipanggil kan. Kenapa kita nak dirasatul asanid? Sebab kita nak tahu status hadis. Jadi tujuan daripada takhrij dan dirasatul asanid tadi tu untuk mengetahui status hadis. Jadi kita kena maksudnya kita kena study sanad ni yang disebut sebagai dirasatul asanid, dirasatul isnad. Bila kita nak dirasa sanad, kita terpaksa menggunakan ilmu yang lain juga yang disebut sebagai rijal. Kita terpaksa menggunakan ilmu rijal sebab sanad tadi tu mengandungi ruah dan juga rijal. Jadi kena tahulah kan buku apa yang perlu dirujuk untuk kita mengetahui status perawi ataupun rijal tadi tu kan. Bila kita dah rujuk, kita akan berdepan dengan istilah-istilah yang disebut oleh ulama tentang rijal ataupun perawi hadis tu. Ini ilmu lain pula. Kita kena pakai ilmu lain yang disebut sebagai al-jarh wa ta'dil. Nampak dia saling perlu memerlukan. Jadi kita kena tahu kaedah yang berkaitan dengan jarh wa ta'dil. Jadi kena belajar ilmu jarh wa ta'dil kan, untuk kita dapat buat kesimpulan sebenarnya bila ulama cakap macam ni kan. Bila kata fulan thiqah, maksudnya dia tu kesimpulan dia apa? Dia hadis sahih ke hadis dia ataupun hasan ke? Kalau dia kata fulan syaikh kan, syaikh, yang ini syaikh ni apa? Sahih ke? Jadi kena rujuk kepada ilmu arjah wa ta'dil juga benda tu. Kemudian nanti ada kontra. Ada yang kata dia thiqah, ada yang kata dia soduk. Soduk macam mana pula? Ada yang kata dia yahim kan. Jadi tu ilmu jarh wa ta'dil. Bila kita dah menguasai ataupun ada maklumat yang banyak tentang kesemua ilmu tadi tu, bolehlah kita nak tahu status hadis-hadis tu. Selain tu, kita juga kena tahu tentang maklum tentang kitab-kitab hadis. Yang ini dalam manhaj muhaddisin juga kita kena tahu kan. Sebab bila kita nak takhrij, kita kena banyak rujuk kitab takhrij tu sendiri. Okey, apa contoh kitab takhrij kan? Contoh macam Nasbur Royah ke, At-Talfisul Habir ke kan, Tamhid ke dan seumpamanya. Jadi benda-benda buku-buku tu kita kena tahu, sebab nanti bila kita jumpa hadis, kita tahu nak rujuk dekat mana. Buku apa kita nak belik, kita nak buka. Kalau kita buka buku At-Targhib wa Tarhib karangan Al-Imam Al-Munziri, di situ dia ada sebutkan status tapi tidak secara langsung. Macam mana kita nak faham dia punya manhaj. Ini perlu kepada ilmu manhaj muhaddisin. Ni yang hari ni kita bincang salah satunya kan, manhaj Ad-Darimi. Jadi ada banyak manhaj lagi yang tu. Jadi macam itulah, banyaklah benda kalau kita nak cerita untuk tahu status hadis ni. Jadi kita kena maksudnya tahu banyak cabang jugalah.
dan takhrij itu adalah permulaannya. Bila kita mahir dalam ilmu takhrij, dia akan mantapkanlah juga penguasaan kita dalam ilmu hadis. Ni satu lagi dia tanya, adakah satu kitab khusus yang mengumpulkan perawi dalam Sunan Ad-Darimi? Ada kitab khusus yang mengumpulkan perawi Sunan Ad-Darimi. Itu ada. Yang tadi yang buat kitab Fathul Manan tadi tu, dia ada buku dia. Dia ada buku dia. Apa nama buku dia? Sekarang ni saya tak ingat lah. Nanti kemudian lah kalau ada masa, ada peluang saya share lah. Kemudian Az-Zahrani tadi tu, dia ada juga buku. Dia juga ada tulis buku, maksudnya dia kumpulkan semua Ruwah Ad-Darimi. Dia ada kumpulkan Ruwah Ad-Darimi. Nanti saya akan sharekan kemudian nama bukunya. Maksudnya adalah Dr. Mazub Az-Zahrani tu dia ada buat buku khusus tentang Ruwah Ad-Darimi. Begitu juga dengan Nabil Al-Ghumari tadi tu, dia juga ada menulis buku khusus tentang rijal ataupun Ruwah Ad-Darimi. Dan ada juga buku lain kan. Contohnya buku-buku yang sedia ada Rijal Kutub Sittah, sebab kebanyakan perawi Musnad Ad-Darimi adalah perawi Kutub Sittah. Jadi perawi Kutub Sittah tu dah ada lah dia punya buku dia kan. Yang biasa, antaranya yang biasa Tahdzibul Kamal, Tahdzibul Tahdzib, Taqribul Tahdzib dan seumpamanya lah. Jadi dalam buku tu ada jugalah Ruwah Musnad Ad-Darimi, tapi ada perawi-perawi yang tak ada dalam Kutub Sittah. Yang inilah yang di-study oleh Marzuq Az-Zahrani dan juga Nabil Al-Ghumari dalam buku mereka. Okey, masa pun dah cukup kan. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya, ada masalah teknikal, suara tak apa nak jelas, slide tak apa nak cantik kan. Minta maaf lah tu ya. Semoga semua bersemangat lah, maksudnya mendalami ilmu hadis ni. Dan kita jumpa lagi nanti. Saya serahkan kepada pengurusi. InsyaAllah. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Hilmi atas perkongsiannya sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada pagi ini. Saya mewakili ahli jawatan kuasa majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dalam kesempatan ini, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kepincangan atau kekurangan sepanjang mengendalikan majlis ini. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Hilmi atas kesudian beliau untuk bersama-sama dalam majlis ini. Semoga perkongsian hari ini bermanfaat dan memberi kefahaman yang jelas berkaitan sunnah maupun berkaitan dengan hadis. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Sekian wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.